Saya akan minta tanggung, saya biarkan merujuk balik. Kan, ada benda itu. Sebab daripada haji itu ubah-ubah hukum dia. Ubah-ubah. Dulu tawaf pada 3 jam. Lepas tu dia dah ramai nak tawaf 3 jam cukup, naik 5 jam. Lepas tu 2 tahun lepas naik 8 jam pun boleh. Lepas kalau dah 8 jam, pun boleh tinggal ke Mekah. Tapi saya tidak, saya tetap memegang 5 jam. Dia ubah macam mana pun. Dia ubah. Pasal orang ramai. Ya. Okey. Habis. Lepas tu kita mulakan cerita kita. Sebelum kita nak ceritakan hal ini, perjalanan kita insyaAllah, saya akan semalam kita buat perjalanan kita dari Kuala Lumpur, KLIA ke Jeddah, Jeddah masuk ke Mekah. Kita berniat di Mekah di atas kapal terbang. Kan, semalam saya tergesa-gesa kerana ada satu program di Glamri. Jadi saya sudah awal dah sikit, 12.30. Hari ini pun lebih kurang itu jugalah. Sebab saya ada juga lagi hari ini komitmen dalam 2 hari ke. Tapi tak apalah, kita akan habiskan silibus kita juga. Tapi hari ini perjalanan kita daripada Madinah. Jadi di sini pergi ke Madinah. Kita ada cerita yang dulu. Okey, namun sebelum nak cerita tentang ni, persediaan untuk kita pergi menunaikan umrah tu kena lengkap ya. Tadi ada soalan, bagaimana kalau sampai ke Mekah tiba-tiba ada COVID-19? Katanya soalan kan, saya jawab, jangan bimbang tentang COVID-19. Sebab di Malaysia ni pun tak sampai 2,000 orang yang dah kena dan sedang dipantau oleh Kementerian Kesihatan. Jadi masih boleh terkawal. Boleh kawal lagi, tapi ada yang dah kena. Ada orang pergi luar negeri balik kena. Hari itu ada orang negeri 9 pergi melawat ke Rome, Italy, lepas cukup, balik-balik kena. Mula-mula anak dia ada orang kena, lepas tu tak lama kena ayah dia pula ke, ada 7 orang kat sebuah rumah, kurung kat rumah. Ada. Tapi di Mekah, ramai orang balik, tak seorang pun masuk hospital kerana COVID. Saya nak pergi ke Kenya ni. Sedangkan yang pergi ke Mekah tu yang ada usia saja 1 bulan 4,000. Tak ada pula balik masuk hospital kena COVID. Kan? Nak yakin kan? Masa-masa takut dah tadi. Dan ada insurans COVID lah. Kan? Takut kena. Tak apa, boleh beli lah tambah RM50 je. Boleh beli. Tapi don't worry about that. Kita, Allah memelihara kita sebaik-baiknya di Mekah. Tak ada penyebaran di sangat tangan. Ada juga, ada berlaku. Tapi kadang-kadang itu pun jarang. Bayangkan 4,000, 5,000 balik sebulan, yang pergi dengan ada usia seorang pun tak ada. Dan tempoh 3 bulan seorang pun tak ada masuknya. Yang saya ingat lah, tak ada laporan yang kita terima COVID ni orang balik daripada Mekah masuk hospital. Tak ada. Tapi ada di sini kena 2,400 kan Kementerian Kesihatan beritahu tu. Ada. Ini jenis yang datang dari China daripada mana sini. Sebab merebak balik dekat negeri China. Itu aja lah. Dia senang je, jangan pergi beli barang di dalam kedai China. Tak payah kena COVID kan. Bukan resis dia. Pasal COVID datang dari negeri China, jangan beli barang di China. Tak kenal lah COVID. Tak payah sangat. Okey. Okey. Tak apa-apa. Kita akan teruskan perbincangan kita, tapi sebelum tu nak cerita sikit, apabila kita nak pergi menunaikan umrah, ada kalah persediaan. Persediaan daripada segi pakaian, peralatan. Sekarang masuk musim sejuk, maka wanita kenalah pakai stokin tebal tinggi. Nak tawaf kena pakai kasut tawaf. Semalam ada orang tanya, boleh ke nak tawaf pakai kasut? Kasut tawaf nipis saja, macam stokin tapi tebal. Untuk orang perempuan, untuk lelaki tak boleh. Sebab nak pergi tawaf, orang lelaki dia kaki dia tak barefoot. Barefoot ni kaki telanjang. Dia tak boleh pakai apa pun. Tapi kalau yang sakit sangat kaki tak jalan tak boleh, beli slipper nipis. Slipper nipis tu boleh. Jangan tebal sangat, nanti orang marah. Dalam masjid kita pakai slipper. Kita bawa khas tu, nak pergi tawaf tu pakai. Nak Malaysia, bila orang tanya cakap, dan tekan cakap tu. Sebab tawaf pun tidak dia halang untuk nak tawaf. Mengangkat satu ketika tu setelah tengok budak orang cacat berguling.
Tangan pendek dia pun boleh sini boleh. Semua orang pakai tengok ambil tiga semua. Dia beritahu aku 79 berapa jam nak selesai. Boleh tak? Kaki tak ada, boleh aja. Pakai luar lah tapi kaki tak ada. Tangan ada pendek, boleh dengan tangan. Bila orang nak tolong, dia kena kepala jangan tolong. Jangan buat diri. Allah kurniakan kat dia. Banyak merangkak apa semua. Tak ada orang pijak, tak ada orang apa pun. Okey, ini tak ada masalah ya. Tapi kita yang sihat ni kena ikut peraturan yang betul lah. Sebab kita mempunyai isyarat sah rawat yang tertentu nanti kita akan sebutkan. Jadi apa yang saya katakan, bila kita nak pergi menunaikan ini, kita nak buat ibadat. Ya kita pergi ni masjid haram tu. Saya nak tunjuk satu contoh. Mengapa saya mempertahankan bahawa nak tinggal masjid haram ini ilmu kita ya, ilmu kita. Mengapa kita meninggalkan masjid haram kalau kita bukan orang yang menanggung najis dari muhadas, bukan orang yang haid, yang hadas besar. Semua orang diwajibkan untuk tawaf wada. Mengapa diwajibkan oleh mazhab Syafi'i? Kerana falsafah Mekah ini, Mekah dalam dunia ini satu tu saja. Rumah itu dibina dengan Islam. Zaman Nabi Adam orang menghormati, walaupun di zaman jahiliyah tu orang tetap menghormati Baitullah ni. Sedangkan mereka percaya juga Allah, tapi mereka ada Tuhan lain lagi di zaman jahiliyah dulu. Jadi dia sampai ke zaman Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di Mekah pun nak pergi tawaf pun tak boleh. Tak pasal kalau dia pergi tawaf macam orang jahiliyah. Jadi dia hanya pergi ke Baitullah tu, dia tengok. Kalau dia rasa nak semayang, dia tengok sudut mana, dia pun semayang. Kan? Nak semayang menghadap Baitullah itu banyak berhala. Dia salah semua berhala juga. Dia pergi ke Baitullah semayang menghadap Baitul Maqdis. Tak begitu. Kan? Tapi masa itu tak ada lagi Islam. Pasal Nabi belum ucap syahadat lagi. Ataupun belum lagi diturun wahyu pada umur dia 40 di Gua Hira. Akhirnya apa jadi? Apabila Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju ke Madinah berhijrah, di situ barulah munculnya hukum Islam. Masa Nabi pergi itu hanya 2 rukun Islam. 2 rukun saja, hukum Islam 2 rukun saja waktu itu. Sedangkan Nabi dah Islam, tapi rukunnya masih muai tu. Aku bilang, apa dia 2 ni? Apa dia 2 ni? Cakap. 2 ni apa dia? Murah ke? Apa dia 2 ni? Ustaz cakap je lah. Mengucap syahadat dan sembahyang je. Nabi apabila dapat itu dia balik jumpa dia ada sembahyang. Dia tanya apa ni? Ada sembahyang agama baru. Pada tengok ikhraq terus katanya mengucap dengan syahadat. Dia ajar Nabi itu mengucap dengan syahadat. Dia yang pertama sekali mengucap syahadat. Lepas tu Sayyidina Ali tengok apa Nabi duduk ni. Khadijah pergi ikut belakang. Masa itu tak tahu baca Fatihah ke baca apa, tak tahu. Masa itu tak tahu Nabi baca apa, dia semayang je. Rokok sujud. Fatihah baca tidak, tak tahu. Kita pun tak tahu sama ada Fatihah turun ke atau tidak turun. Saya pun tak belajar. Saya pun tak tahu bila Fatihah turun. Tapi semayang. Kenapa semayang? Pasal dia nak terima Islam. Turun ayat malam tu dia tidur masa dah demam apa semua cukup ni. Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Nawfal. Nabi tidur tiba-tiba datang Jibril peluk lagi. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjud. Wahai orang yang terima. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Bangun semayang dan beritahu kepada orang-orang semua kena sembah Allah. Orang bakar-bakar kepada bangun dalam bertakbir. Itu mula-mula dia semayang. Allah Akbar ya. Lain tak tahu ada. Wasiat bakar-bakar kau tak secara bersih pemakaiannya. Warujah panjang lagi ayat tu. Surah Al-Mudassir.
Tapi itu adalah saja Islam Rasulullah itu ngajak orang sembahyang itu ini orang tak mau ikut. Maka Allah pun belum lagi menurunkan hukum-hukum buat ini lagi tak boleh sebab orang tak terima. Akhirnya bila ada 284 orang masuk Islam dalam tempoh 13 tahun, Rasulullah berpindah ke Madinah. Di Madinah belum Rasulullah pergi orang dah terima Islam dah. Mus'ab bin Umair umur 18 tahun pergi mengajar. Masa itu Quran baru turun separuh di Mekah. Quran tak turun lagi di Madinah. Dia ajar, dia ajar orang sembahyang. Kalau Rasulullah sembahyang gini. Masa itu rasanya barulah ada Fatihah. Tapi lama 13 tahun Ustaz Amir sembahyang orang pun ikut. Akhirnya orang kata inilah orang. Dia pun kebetulan di kabilah sama kabilah di Mesir bergaduh juga di Madinah bergaduh juga. Apatah lagi dia mereka itu orang Yahudi ada di situ. Yahudi Bani banyak itu semua. Jadi nak kacau tapi Madinah yang kita nak dia boleh pajak tanah saja tak boleh milik. Tapi bila dia Palestin sekarang ni dia hantam tanah milik orang Palestin. Celaka macam ni. Sangat celaka lah orang bernama ni orang Yahudi ni. Dah banyak lagi kali ni. Nak cerita dah. Jadi apabila saudara sampai di Mekah, tahun yang kedua barulah turun apa? Turun syariat baru pula. Apa dia? Apa dia tahun yang kedua? Apa dia? Yang kita nak pergi ke makam Rasulullah SAW, nak tahu dah tahun yang kedua apa Rasulullah dapat bila sampai ke Madinah. Setelah dia menubuhkan piagam Madinah, perlembagaan negara Madinah, negara Islam. Baik itu tahun yang kedua hijrah, turunlah 2 lagi hukum Islam. Apa dia? Puasa dan zakat sekaligus tu sebab zakat kena bayar dalam bulan puasa untuk zakat fitrah. Dia turun serentak yang tu. Barulah 2 campur jadi 4. 5 tahun kemudian barulah keluar tahun yang kelima atau ke-6 hijrah, barulah turun ayat untuk pergi menunaikan haji dan umrah. Itu pun setengah kata yang tu, setengah kata tahun yang ke-8 yang ke-7 hijrah. Selepas tahun yang ke-8 hijrah, setelah Rasulullah pergi membuka Mekah, tahun yang ke-8 hijrah, 8 tahun setelah Rasulullah menguasai Madinah, menjadi presiden dan juga menjadi rasul, barulah diperintahkan menunaikan haji dan umrah. Itu pun kalau yang tahun yang kelima tu dia pergi menunaikan umrah, sakut di Hudaibiyah tak jadi buat apa boleh. Kan? Apa yang saya sebutkan ini, hukum dalam ibadat haji itu berubah-ubah. Masa Nabi pergi menunaikan umrah 3 kali itu, Nabi tak buat tawadak apa balik. Tawadaknya hanya ada selepas Nabi menunaikan haji. Dia pesan, la yang perlu ada benar-benar tak ikut nak berlaku lebih baik. Janganlah anda meninggalkan Baitullah Al-Haram kecuali langkah terakhir pada tawadak. Maka semua orang alim-alim belakang termasuklah Dr. Mazhar, dia kata 3 kali Nabi Muhammad buat umrah, satu kali pun dia tak pernah buat tawadak. Dia tawadak hanya ketika haji. Maka orang pergi haji saja wajib tawadak, yang buat umrah tak payah. Dia tak ambil iktibar bahawa Nabi itu tak sempat buat tawadak ketika dia pergi buat umrah 2 kali itu. Umrah pertama, umrah tahun yang ke-7 hijrah. Tahun yang ke-6 dia pergi. Tahun yang ke-7 hijrah tu umrah turun kotor. Habis dia buat umrah, terus menikah dengan Ummu Salamah terus balik. Umrah kali yang kedua, dia pergi buat umrah di Ja'lanah, iaitu setelah peperangan membebaskan Mekah, mereka nak pergi berperang dengan orang Taif yang degil sangat tu. Maka berlaku peperangan Hunain kat situ. Habis peperangan Hunain berlaku ni,
Maka Rasulullah dalam bagian harta, kalau kata kau bagi harta saja lah, aku nak pergi menaik umrah. Di perjalanan Rasulullah menaik umrah. Artinya lepas ke umrah balik semula terus pergi berperang di Hunain. Ada di Allah Selamat di Taif. Ini tak ada. Rasulullah tak buat lah ni tawawadah. Nak tawawadah apa? Tetapi lepas musim haji kesemuanya tenang, tak ada apa-apa lagi nak sibuk. Nabi pesan, jangan siapa-siapa meninggalkan Baitul Haram kecuali langkah terakhir dari tawawadah. Nah itu rahsia dah. Pegang. Cerita ni pegang. Takkan orang tahu. Mereka tu berhujah. Nabi tak buat. Masa pergi buat umrah, apa kita nak buat lebih daripada Nabi? Sudah kayu tau. Mula-mula. Tengoklah keadaan apa berlaku pada Nabi. Tapi mengapa musim lepas haji dia tak pegang. Dalam pesan. Masuk ke Mekah kena tawaf. Masuk Mekah kena tawaf mati Baitullah. Sebab Baitullah dijadikan di musim Nabi Adam lagi. Habis wafat Nabi Adam sampai Nabi Nuh tenggelam Kaabah tu semua, balik datang Nabi Ibrahim pula bina balik semula Kaabah. Kan? Lepas tu diperintah kalau suruh menunaikan haji itu, wazir penasib haji itu karija lah. Lepas tu haji sampai zaman jahiliyah, haji cara jahiliyah, tak ikut cara Islam lagi lah. Bila Nabi pegang balik pemerintahan Islam, dia tamatkan kita wajib menunaikan haji, maka haji dah jadi wajib, maka hukum pun ada lah waktu itu. Nabi pun pergi menunaikan haji sekali saja, iaitu 10 hijrah. Dan kalau 8 hijrah dia dah masuk, dia buat umrah kali yang kedua di Jarana. Tahun yang ke-9 dia suruh Abu Bakar dan Ali pergi menunaikan haji dulu sebab perintah Allah turun dah. Nabi terpaksa kena buat persediaan peperangan Tabuk, engkau pergilah wahai Abu Bakar dengan Ali pergi menunaikan. Bila balik ramai orang cakap, oh cara Abu Bakar buat umrah haji gini-gini, Ali begini-gini. Maka Nabi kata ini tak boleh tak bukan, aku kena sendiri pergi buat haji lah. Betul lah waktu itu pun masa dah singkat. Madinah dah cukup tenang, peperangan di Tabuk pun dah selesai apa semua. Rasulullah membawa seramai 97,000 orang daripada Madinah dan negara-negeri yang berhampiran daerah itu, bawa semua orang masuk, campur dengan seluruh orang Mekah yang baru masuk Islam tahun 8 Hijrah. Jumlah semua 114,000 menggunakan haji bersama Rasulullah. Jadi muktamad lah. Muktamad itu yang Rasulullah kata, siapa nak tinggal Masjid Haram kena tawadah. Sebab falsafah dia masuk dari keluar musim haji kena tawaf umrah. Tak ada takut tu. Wajib kena tawaf umrah. Dia dah rukun dalam umrah. Kita pergi juga nak mengelilingi Kaabah, tawaf lah. Dan nak keluar pun apa-apa dia dengan tawaf juga, nama tawaf wajib. Maka dikatakan wajib. Yang tadi ni rukun, tawaf umrah rukun, tawaf ni wajib. Maka kalau dah wajib kita buat, balik kita tak payah, ikut dia lah. Ini ikut dia, kita macam wajibkan tawaf wadaq. Kalau tawaf wadaq kena dam, berdosa dengan dam. Damnya kena sembelih seekor kambing. Di mana nak sembelih kambing ni? Di mana? Di leher. Tak, saya cakap lawak-lawak, tapi falsafahnya engkau tak tawaf wadaq, balik Malaysia, orang kata kena sembelih kambing. Di mana nak sembelih? Dia duduk di Malaysia ni. Sembelih di leher ya. Dia wajib sembelih kambing Mekah, bukan Malaysia. Tapi di Malaysia dan siapa nak sembelih kambing di sana? Nampak tak akan jadi susah pada kita bila kita mengabaikan perintah yang mengikut pendapat mazhab Syafi'i. Faham tak? Betul faham kan? Cukuplah itu tahu wadah saja pun makan masa 15 minit lah. 15 minit dah, tak setengah jam. Okey, jadi sebelum kita pergi buat persediaan